Terus saya call pejabat kubur. Hello kubur. Hello kubur pula. Apa kau bikin dialog sendiri ya? Dah habis nak semayang. Bang, semayang jenazah abang tak payah imam, kita ada imam sendiri. Abang tak nak tak payah ikut kita semayang pun. Macam punya tak payah ikut semayang pun. Diorang tarik saya ke tepi. Abang tahu tak diorang ni siapa? Terus saya call pejabat kubur. Hello kubur. Hello kubur pula. Siapa tu? Bukan. Pegawai dia lah. Front counter untuk apa tu, tukar kubur ke kubur koloni dia. Jadi maka ditolak, dia tak dibenarkan. Dia mendatangkan apa tadi? Kalau cium, kalau nangis lainnya ustaz asyik cium je. Allah. Kita tak boleh nangis depan jenazah kan, takut jasad tak tenang. Betul ke tidak? Oh mana? Oh nanti ada orang cakap jangan nangis, jaga air mata, nanti mayat berat tau. Mayat berat tu kira dosa lah, bukan dosa banyak. Ini apa meripik meraban? Nabi boleh menangis, kita boleh menangis. Dia tidak mendatangkan berat pada mayat. Apa pula? Mayat ni yang berat tak berat. Ex-girlfriend lah. Mana tahu okay, let's say lah kita tak tahu. Macam okay, let's say saya ni perempuan lah. Sebab saya kalau nak letih nanti bini saya fikir lain. Saya perempuan, suami saya kat depan. Sekali saya tak tahu dia ni siapa. Tiba-tiba dapat tu ni skandal suami saya lah. Dia datang, dia peluk, dia cium. Sekali dapat tu ni isteri kedua. Macam mana tu ustaz? Ini dah pernah berlaku. Kalau saya cerita dah lari. Tak apa, boleh silakan. Boleh. Cerita ni best. Saya pernah urus jenazah. Nanti kita come back to the question tadi. Ini dia saya pendek je. Saya pernah urus jenazah seorang lelaki yang meninggal dunia. Ada 2 isteri yang masih sah. Tapi tak tahu. Tapi tahu. Diorang tahu pasal dia. Dua tahu. Jadi ini waktu tu mandikan kat masjid. Jadi ada clash lah. Saya tengah mandi mayat ni. Saya rasa soalan ni ada kau dah pernah tanya. Tak ada. Ini tak ada. Jadi yang perempuan isteri pertama, isteri kedua ni, family dia orang clash, ada bertegang urat dah pasal apa tak tahulah. Saya tengah mandikan mayat, saya dengar ada huru-hara kat luar. Ada orang masuk bilang saya, bang, diorang bertumbuk bang dalam masjid. Allah. Dalam masjid. Perempuan bertumbuk? Lelaki. Yang lelaki family perempuan ni, lelaki ada tumbuk. Dia selayong lah. Bukan semualah, ada few of them lah. Jadi saya tengok macam mana nak buat ni, mayat tengah mandi ni. Huru-hara dia buat, bunyi bising betul. Imam yang masjid ada kat situ dah meninggal dah, arwah dah. Dia menangis lah. Dia datang kat saya, Mir, tolong buat sesuatu macam mana ni. Saya bilang dia telefon polis je lah. Polis pun lambat ni. Tunggu polis bukan datang tu pop sampai. Betul juga. Dah teruk dah kan. Saya keluar dengan saya make apron. Saya comot lah kan dengan apron, dengan saya glove semua. Saya keluar, saya pekik. Maksud saya memang kuat. Betul. Waktu muda saya kuat. Sekarang saya pakai amat. Silap jadi jenazah pula diorang. Saya macam pekik. Saya buat satu jeritan tu. Awak berhenti kuat tak saya pekik. Berhenti sekarang bergaduh atau saya balik tinggalkan mayat. Itu saya nekat lah. Aku kena cepuk lah. Nasib lah. Betul juga. Nasib. Kau berhenti bergaduh atau aku balik tinggalkan mayat. Macam urus sendiri kan kau. Sekali berhenti lah. Berhenti dah settle down semua. Call polis. Dah. Itu je. Okey. Jadi pengurusan jenazah pun seram kan, nak handle orang-orang tengah emosi ni. Betul. Ada yang tak betul, ada dah kepala dah jam, ada yang macam-macam. Tu pasal saya cakap baik satu jenazah, tiba-tiba ada additional lagi 2 pula. Takut yang 2 masuk IMH je. Sebab tu adalah soalan daripada our viewers kat TikTok lah. Sebab tu saya kena bertanya. Cium. Balik ke cium. Okay. Jadi cium ni mudah sangat. Keluarga yang terdekat, keluarga si mati kena tahu siapa yang datang nak cium dia. Kalau nak datang cium dia, sepupu perempuan si laki-laki ni, sepupu, nanti jangan sepupu kan. Betul. Tak elok kalau anak angkat pun kalau boleh jangan. Tapi kalau anak angkat si mati, anak perempuan si mati, anak angkat dia, dia blur daripada kecil. Ni bapak jaga
Daripada baby. Macam bapak angkat lah. Bapak angkat lah. Jaga kan. Ada orang gitu kan. Betul. Jadi dia nak cium juga. Last nak cium boleh tak? Okay. Ada orang tak tahu ini perempuan nak angkat dia. Betul. Ada orang tak tahu. Betul. Ada keluarga atau ada tak tahu. Ini skandal. Tu hal pula. Jadi saya akan bilang, awak nak angkat dia. Kalau awak nak angkat, awak nak cium, jangan kena Kulit. Ciumlah dekat atas dia punya kain putih ke, atas kapas sudah. Kucuk gitu. Jadi tak kena direct. Dia kulit dia tak datang. Itu je yang dia boleh. Jangan dia pergi cium pipi tu nak tegar. Saya pernah berlaku, maaf cakap, saya bukan against bibik atau apa. Silakan. Bibik cium. Oh bukan. Belum lagi. Sabar. Dia buka cap terus lain. Dia terus buka nak cium dia tak? Dia cium rambut-rambut. Okay, baik. Yang bibik ni dia belawan. Biasa saya bilang dia bilang saya buat telo Indonesia sikit. Okey, silakan. Kalau ada Indon di sana, saya bukan nak mempersendakan. Ini cerita sebenar. Dia panggil saya, biasa kadang-kadang kita ni orang panggil Haji lah, Abang lah, Pak Ustaz lah. Kalau Indon, Pak Ustaz, saya jaga kakek ni daripada sudah masuk berapa tahun, dah lama saya jaga kakek ni. Kenapa saya bisa cium? Saya yang mandikan dia, saya yang uruskan dia. Kena orang yang besar semua. Betul. Garuk kepala je saya, betul juga dia cakap Tapi saya bilang dia, itu waktu dia hidup, itu dari sudut klinikal. Okey. Dia nak kena bersihkan, dia nak kena mandikan, itu kena penjagaan lain. Betul. Tapi sekarang ni sudah jadi satu hal keislaman, sudah meninggal, jadi tak boleh lah. Saya tak izinkan dia cium. Jadi saya kata tak payahlah buat masa ni, bukan itu waktu hidup lain, sudah mati lain. Nanti orang jadikan satu fitnah, bahan cerita fitnah. Bibi dengan kakek ni ada affair pula. Betul. Macam-macam. Tu yang Kalau civil marriage, boleh cium dan peluk? Civil marriage. Let's say lelaki mungkin macam saya lah, saya kan American. Terus bini saya orang Jepun. Boleh ke? Tapi kita dia Kristian, saya Islam lah. American boy Islam. Ini cerita bedek. Bedek lah. Saya buat je lah. Kau bandar-bandar cakap Muan ni Kristian. Tak, bukan. Cakap kalau. Kalau. Kau dengar betul-betul lah. Okay. So let's say put in that situation, in a civil marriage, boleh ke peluk cium? Pertama sekali, siapa yang meninggal? Yang Jepun meninggal ke kau meninggal? Saya lah, yang Islam meninggal lah. So isteri saya yang, bukan saya tak nak ini saya dengar. Kawan saya Islam, dia meninggal, bini dia orang Kristian. Okay. Dia nak peluk cium jenazah, boleh ke tidak? Pasal diorang kahwin civil. Okay, pertama sekali ni urus cara apa ni? Mayat dia cari Islam ke? Cari Islam lah. Pasal lelaki Islam, lelaki Islam kahwin perempuan Jepun yang tak Islam, dia sudah murtad. Oh, dah murtad lah. Nampak very direct answer. Kau tak tahu saya. This is jadi there's no way tu. Tapi macam Abang Mi pun cakap, dia seorang pengurusan jenazah. Dia pun tak tahu dia ni civil marriage ke apa dia kalau agama. kau tak cakap, aku takkan tahu. Okey, misalnya kata ada orang sampai sekali cakap dengan Abang Mi, Haji, sebenarnya ni dua, maaf cakap gini, isteri dia bukan Islam. Apa Abang Mi akan bikin? Kalau saya tahu selepas semua saya dah mandikan mayat semua, nampak muka Islam, muka Melayu semua. Betul. Kemudian bini dia, ada one the wife in Jepun, ada Perdana Menteri Jepun perempuan baru dilantik. Betul. Saya tengok berita tadi. Ni mari berita tergempar ni, kira ni berita latest news. So apa pun bila saya dah tahu, later part semua saya tahu, bini dia Jepun, diorang kahwin civil tau. Okey. Saya macam nak tepuk dahi. Ya Allah, kenapa tak bilang tadi? Aku dah mandi. Tapi kalau kebumikan macam mana? Macam mana tu? Kalau gini semua dah, ini soalan sangat berat. Tapi kalau dah diteruskan, sudah di booking kubur semua, teruskan je lah. terus je. Dia cakap, once dah civil marriage terus auto murtad. Siapa cakap auto murtad? Kawan saya. Yalah, auto murtad lah. Auto murtad. Ya. Normal. Aku tak tahu. Itu berat tu. Ini yang berlaku tapi tak sebut. Takut yang si superstar ni tengok pula. Okey. Dekat Mumbai. Jangan sebut nama. Faham. Sangat popular. Faham. Dia kahwin dengan, Faham. dia pun dah game over. Itu je. Of course. Nanti kau ceritakan Of course. Faham. Betul. Dulu saya bukan main minat dengan dia. Sekali bila saya tahu, alamak. Saya minat Abang Mi ni. Dah tak apa. Mana tahu Teruskan. So the way to handle is just, if let's say itu lepas abang tahu yang dia murtad. Kalau let's say abang
belum mandi ni. Sekali abang tempat tahu macam mana? Saya boleh memilih untuk tidak Uruskan. sebab dia bukan secara sah, dia bukan Islam. Astaghfirullah. Sebab cerita dia simple, Islam mandikan Islam. Tapi kalau macam gitu, kira kan macam mana tu? They have to go for whatever way je nak pergi settlement dia lah. Nak bakar boleh Dia bakar. kena mandi sendirilah. Dia boleh cremate, dia boleh apa semua. Ini But if let's say the family bang untuk minta abang tolong lah, settlekan cari Islam abang boleh tak? Kita saya bilang dia minta maaf saya pack up saya balik, cari syarikat lain lah try. Syarikat lain buat lah, hantar lah. Sebab saya dah pernah terkena sekali. Saya tak tahu. Tapi saya tak sebut sini sebab ini sangat bahaya kalau saya sebut, jadi kontroversi sangat besar. Di Singapura ada grup ni. Grup ni jangan sebut jangan sekali sebut. Grup ni saya ada pegang kertas panduan daripada MUIS pun sebab saya mengajar. Jadi saya ada kertas panduan. Grup ini murtad. Grup Islam ni murtad. Jangan sebut, siapa tahu jangan type pun belakang orang. Jangan type dalam Kalau TikTok. takut offline ni benda. Saya marah. Ini kontroversi. Jadi waktu itu saya urus dia, saya tak tahu dia tengok macam kita pakai baju kurung, pakai songkok, sama aja semua sama. Dah habis nak sembahyang, bang sembahyang jenazah abang tak payah imam, kita ada imam sendiri. Abang tak nak tak payah ikut kita sembahyang pun. Dia macam tak payah ikut sembahyang pun. Ada orang tarik saya ke tepi, abang tahu tak diorang ni siapa? Terus saya call pejabat kubur. Waktu itu saya tak tahu, saya book macam biasa kubur. Bila dah tahu je, saya call kubur. Hello kubur. Hello kubur pula. Siapa tu? Bukan. Ini live ke cut ni? Betul, ni kita play je. Ini boleh play. Hello kubur. Pegawai dia lah. Front counter untuk apa tu, tukar kubur ke kubur dia punya Faham. koloni dia. Jadi maka ditolak, dia tak dibenarkan. Sebab saya tahu kalau grup ni tak boleh tanam kubur Islam. Dapat tahu big issue. Faham. Begitulah Kau tanya soalan-soalan semua lain daripada yang kau kasih Tak apa, saya dah cakap ni semua surprise. Ada orang sudah cakap Mahmud nama dia pun kurang asam juga, Mahmud Tonggek. Bila ustaz ni hello kubur. Tadi ustaz cakap hello kubur kan, dia cakap ustaz cute. Nanti aku nak buat teaser. Hello kubur. Hello pegawai office kubur. Ya Allah. Hello kubur bangun semua. Okay, Babe. So, ni a generic question lah. Sebab kita boleh nampak di mana kalau kat dalam sebuah kematian yang melanda sebuah keluarga kita biasanya mempraktikkan diri kita untuk menggunakan kain batik lepas. Oh ya, okay. Boleh tak kalau kita nak pakai benda lain? Tak semua rumah yang ada kain batik lepas. Sebab lepas apa? Sekejap. Sebab dulu kain batik lepas senang nak cari kan. Kat Gilang Serai tu pasar tu berlambak-lambak. Ya. Kan? Betul. Jadi sekarang macam agak susah lah. Unless orang pergi Kampung Glam ke mana ke untuk mendapatkan atau pergi Johor. Jadi misalnya kata dalam keadaan darurat tu tak ada kain batik lepas. Apakah cadangan Abang Amir yang boleh syorkan? Sebenarnya ini soalan ni batik lepas tu waktu sebelum mayat dimandikan lah. Betul. Waktu kat rumah lah. Betul. Contoh meninggal sekarang tak sampai besok pagi kan. Betul. Di atas tilam atau katil nak ditutup dengan batik lepas. Betul. Saya rasa soalan ni ramai peserta kursus saya yang 11 tahun saya mengajar semua boleh jawab. Jawab termasuk kau. Tapi semua kena lupa lah. Kau. Baik. Okay. Batik lepas ni kita suka kerana dia tipis, dia panjang, warna bercorak gelap. Betul. Kalau kita nak tutup dengan selimut pun boleh aja. Waktu malam kan. Kenapa ditutup jasad? Rasulullah SAW pun waktu dia meninggal pun dipesan untuk ditutup jasadnya dengan kain hibarah dari Yemen, ada berjalur. Ada stripe. Kalau kita baca kitab dia ada halus, stripe halus, kain kualiti terbaik. Nama dia hibarah daripada negara Yemen. Ditutup jasadnya sebelum diurus segala-galanya. Jadi nampaknya tujuan tutup kerana kita tak hendak orang yang datang ziarah, mula ziarah, melayat ke ziarah ke terserah lah.
kalau tak ditutup, tak pakai baju lah, mayat pakai seluar konon 3/4 lah, pakai singlet je gitu kan. Nanti datang nampak kalau ada keluar cecair daripada badannya, ada keluar nampak ada kuning, mungkin waktu sakitnya mati tu sampai kan maaf cakap kan terkucil lah, keluar kencing sedikit. Nanti kalau tak ditutup baik-baik, belum ditanggal dalam pakaian yang dia pakai asal tu, nanti takut mulutnya ada keluar cecair ke apa kan. Ataupun mata ni terbeliak, susah nak tutup. Keluarga tak reti nak tutup. Dalam kursus saya selalu ajar macam tutup mata. Jadi akhirnya nanti orang yang datang tu semua nampak benda-benda ni. Tak elok. Mayat ni teruk lah, mayat ni ternganga mulut dia. Mata terbuka, tak ada tutup ke. Ada keluar air, mulut dia ada keluar macam-macam. Bila dia jadi mayat, semua things are uncontrollable lah. Ya, kita tak boleh kontrol lagi. Dia pun tak boleh kontrol. Betul. Jadi bila kita tutup benda yang panjang, supaya orang datang tak nampak. Betul. Orang nak tengok dia selak, Muka je. tengok muka tutup balik. Jadi tak ada batik lepas soalan awak. Awak boleh guna satu kain sarung. Ini soalan ni sangat ketawa orang dengar. Okey. Batik lepas panjang. Kenapa? Tadi dia tanya apa tu batik lepas Kau biasa nampak batik tak? Kain batik pernah lah. Jadi kalau dipotong, tu yang lepas. jadi lepas lah. Dia belum dijahit lah. Sekarang Dia sambung. kau tak ada pakai batik langsung kat rumah, tak ada pakai batik lepas tak ada. Tapi you ada kain sarung lelaki. Okey. Brand apa kau nak? Kain sarung. Kain sarung lelaki Gajah yang baring. sembayang. Gajah duduk. Gajah duduk. Gajah duduk. Gajah duduk. So ada brand, yang 2 gajah tu. ada gajah duduk kan. Jadi itu kain pun tak panjang. Betul. Pilih warna yang gelap-gelap, ada checkers kotak-kotak gitu. Kau gunting gajah duduk tu, dia buka dia jadi gajah baring. Panjang ada. Tak percaya cuba. Cukup untuk tutup mayat. Kalau let's say lah, betul-betul tak ada kain. Kali selimut anak apa ni, Atun. tayo ke apa ke, kita tutup boleh tak? Tanya je. Kan bagus kau cakap pakai langsir. Taklah tayo lah sikit. Baik. Soalan ni bagus sebenarnya. Betul. Okay. Tak ada cadar rumah kau? Kadang-kadang mana tahu Cadar kat laundry ya. Chandra tengah cuci ke apa ke kan, tinggal lah. Okay, banyak excuse lah Okay, apa pun saja kain yang awak ada, kain cadar, nak punya katil ada kartun ke apa, kartun-kartun Barbie ke apa saja, okey lah. Tapi janganlah pula kau tutup mayat dengan Peppa Pig. contoh satu. Yang paling teruk sekali apa tau? Kita ambil cadar bapak pakai cadar Carlsberg. Astaghfirullah. Memang dia pakai Carlsberg. Dia suka cadar. Sponsor Mungkin dia dapat dulu free kan. apa tak tahulah kan. Ya. Takkan tutup kan orang datang fitnah ni apalah mayat ni. Dia Carlsberg kau dapat free cadar. Dah kena fitnah Jangan mendatangkan benda-benda yang Mendatangkan fitnah lah. Kalau kartun kau boleh cakap orang kita tak ada material lah. Jadi yang ada anak punya, dah anak dia melalak, bapak dia buka cadar dia tutup mayat, dah tak ada tilam togel kat situ. Jadi apa pun still nak kena tutup dengan cara apa sekalipun. Okay? Faham. Batik lepas beli, simpan di rumah, satu benda yang baik. Kerana batik lepas dia bercorak dan warnanya selalu gelap-gelap. Brown. Masalah selalu makcik-makcik lah Ya. Sebab saya selalu dengar dia macam makcik. Makcik-makcik di luar sana minta maaf sebab saya dengar beberapa kali benda yang sama. Kita ke batik lepas ni ada corak abstrak, ada corak bunga-bungaan, ada corak naga, ada burung, macam-macam. Cari lain lah, ni apa ni naga-naga batik lepas. Allah. Dah licin. Kau dah tak ada batik lepas, ada naga tak boleh pula. Bukannya naga tu bangun pun. Betul. Kan? So pakai je lah. Naga tu bangun ngaum makcik pun tahu. Kadang-kadang dalam kematian pun banyak isu dalam rumah, diorang berkelahi sikit, perang mulut kerana tak setuju dengan dia dengan dia. Benda kalau tak ada, apa yang ada guna je lah. Betul, darurat kan. Bukan nak mesti meninggal 2 pagi. Jom kita pergi toko warisan Juchat kompleks, buka ke 2 pagi? Tak ada kan? Tapi kita boleh break in. Boleh, InsyaAllah. Okey Ustaz, ada lagi. Mayat kat situ kita tak boleh nangis depan jenazah kan, takut jasad tak tenang. Betul ke tidak? Allah. Ni orang tanya Ustaz. Baik. Soalan ni ditanya, saya baru keluar selepas podcast yang 3 episod tu. Saya ada dalam bahasa Inggeris We Are Majulah. Siapa pernah nampak saya dalam We Are Majulah? Itu shooting macam ada skrip lah. Saya berlakon di rumah saya, di tempat kubur, panah-panah, di tempat mandi mayat kat Masjid Pusat Rahman dengan Ilham
sebagai pembantu Ilham staf Masjid Pusat Rahman, saya sebut nama dia. Soalan ni dilemparkan juga ni. Sebab Cina, kaum-kaum bukan Cina saja, kaum agama lain nak tahu tentang tangisan ke atas mayat. Saya pun cerita bahasa Inggeris lah. Hari ni soalan dia mendatangkan apa tadi? Kalau cium, kalau nangis? Lainnya Ustaz asyik cium je. Allah. Terima kasih Ustaz. Okay. Kalau mayat kat situ, mayat kat situ, kita tak boleh nangis depan jenazah kan, takut jasad tak tenang. Betul ke tidak? Oh mana? Oh nanti ada orang cakap jangan nangis, jaga air mata, nanti mayat berat tau, mayat berat. Berat tu kira dosa lah, makan dosa banyak. Ini apa meripik Meraban? Jadi dalam kursus saya terangkan sangat jelas sekali. Tu hari pun saya terangkan dalam bahasa Inggeris amat jelas sekali. Pertama, boleh tak kita menangis di depan mayat? Air mata boleh mengalir ke tidak? Boleh. Saya tak tahu, tapi kadang-kadang macam kalau orang yang saya rapat, okay, saya kadang-kadang kita tak boleh menahan emosi kita. So nanti macam bila depan tak, nanti bila dia tutup macam what happen, my previously just happen, macam bila depan tak rasa apa-apa tau. Bila dah tutup, pintu dah tutup, bila kawan tengah mandikan, sebab saya ada tu fobia untuk masuk mandikan lah. Okay. Saya kat luar dah terlesak-lesak, nangis. Tapi bila buka balik tu macam step macu sikit lah. Okay lah. Jadi precisely. Precisely. Okay. Apa tu? Tak orang tak kita lah sekali lagi. Kalau ayah kita meninggal, isteri atau suami seseorang meninggal, anak ada yang meninggal, ibu meninggal, takkan tak nangis? Mesti sedih meh. Abang saya meninggal tak berapa jauh Indonesia, saya terbang. Bila saya mandikan mayat banyak tau. Saya dah tak boleh hitung lagi berapa banyak mayat saya mandi daripada blok N sampai S, balik N balik S. Jadi N tu north. Untuk orang yang tak tahu, saya tambah sikit. Kalau blok tu N maknanya north. Blok S south. Betul. Ada east tak? Ada east tak Singapura kubur Islam? Tu yang beduk tu. Kubur Boyan bukan? Di kuburan kita tak ada. Jalan Bahar, north south, Islam. East kubur Kristian. Sebelah sini west kubur India, Hindu dan segala macam. Okey, Bahai semua kat situ. So apa tadi tadi apa je soalan dia? Aku dah menangis. Menangis. Jadi kita kalau menangis ni sebenarnya dibenarkan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia ada beberapa cerita lah. Antara satu yang termasyhur, waktu anak Rasulullah namanya Ibrahim, dan Nabi Ibrahim anaknya nama Ibrahim, meninggal dunia, Rasulullah menangis. Dia biasa tengok macam kita tengok mayat dekat-dekat depan, dia nangis, air mata mengalir. Sedih kan? Sedih, dia menangis. Jadi ada sahabat yang tanya selepas itu, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis tadi?" Dia cakap, "Aku hanya seorang manusia biasa, aku juga ada perasaan, aku ada emosi, aku sedih, aku nangislah. Tapi mulutku tidak berkata-kata satu tak elok. Contoh macam dia kata, "Ya Allah, kamu tak adil ambil anak aku Ibrahim, kenapa?" Macam tu lah. Aku belum puas lagi main-main dengan dia. Ibrahim kecil lagi kan waktu itu. Jadi kiranya Nabi boleh menangis, kita boleh menangis. Dia tidak mendatangkan berat pada mayat. Apa pula mayat ni yang berat tak berat, ada dosa atau kebaikan yang dia bawa. Tak ada kemana kita nangis dia pula jadi problem. Alamak. Betul. Langsung tak ada. Saya pernah tegur satu orang, lagi sekali bibi kena. Belum Bukan problem. Okay. Cepat dari cover. Bukan problem. tak baik. Betul. Bibi tak problem. Saya waktu itu saya bawa mayat keluar daripada dapur, taruh kat hall. Waktu ziarah, saya pun duduk kat kepala lah. Datang orang cium, apa-apalah nak baca doa sikit, apa cium jalan. Yang ada nangis. Bibi tu dekat sebelah kanan saya, kat pintu bilik belah sana. Makcik ni nangis, pakcik tu ada yang nangis. Dia boleh cakap apa tau? Air matanya jaga ya air matanya. Pang. Saya mula-mula saya tengok dia. Saya jeling gitu. Saya tengok, saya relax lah, saya mesti tahan ya. Sekali saya dah mula kira 1, 2, 3. Oh, she repeat. Saya sendiri lah. Dia repeat. Saya dah target. Ni nombor 10 saya terus bunyi. Kali ke 10, jadi saya tak 10. Tak. Air mata jaga ya. Kasih tisu. Air matanya jaga. Ini tak tahu mana punya pendapat mungkin dari negeri saya tak tahu lah. Saya terus pusing kat dia. Saya tunjuk dia. Diam. Saya tunjuk gini. Diam. Saya tak cakap diam lah. Saya tunjuk dia.
Dia tengok saya, orang lain dah tahu ni saya dah marah. Kena masuk bilik dah. Baik tak ustaz tak kunci mulut dia. Dah nampak Tak dia. lah, tu dah. Dia- Tak bibit semua. Okay, ni pasal masalah dia lah. Yalah. Pasal dekat Indonesia ni kita banyak sek. Yes. So lain orang ikut lain cara, That lain is why. cara. So in Singapore, the context of Singapore, negara majmuk dan kita agak modern. So jangan terlalu sangat lah. You know, nak ikut-ikutan sampai yang desa-desa ulu-ulu ni. Restriction banyak so, sangat. sangat payah. So santai lah, relax lah. Nak nangis-nangis, tapi yang tak boleh apa. Jangan sampai Apa merata-rata. Macam tadi dia kata dia jebik-jebik kan kat luar kan. Lepas tu tapi kalau kau dah sampai tarik rambut, Tak boleh. sampai tumbuk dada macam Tak tu. boleh, tak boleh. boleh. Jadi dahak. Pasal apa saya bilang tak ada untung tau. Tahu kenapa tak untung kalau orang Islam buat gitu? Orang Islam nangis kuat-kuat. Okay. Kau pergi ikut van jenazah, kau nangis-nangis kuat-kuat. Keranda masuk kau terpikir-pikir nangis. Mak, bapak. Okay. Ada untung ke? Tak ada untung. Kenapa? Dapat attention dia. Dapat attention. Tension bagi glamour sekejap ke? Tak glamour pun lah. Kalau Cina nangis, Dapat lagi kuat nangis, saya dapat duit. Betul. Oh serius lah? Kalau kita orang tadi, luar tadi tolak ambassador tu. Aku cakap nangis. Dia dapat. Oh, kalau let's say kawan saya orang Cina tu, saya yang nangis, saya dapat duit. Dia memang tahu kau memang nak duitnya. Oh. Dia disuruh nangis keluarga dia sebab diorang dah pakai colour. Ni tak ada, ni dalam Malaysia ada colour putih, ada colour biru. Ni siapa ni? Tapi ranking lah. Ranking lah. So, kau nangis dia bilang pora. Family dah. Orang punya boh nak empau. Business apa? Ya, betul. Okay, last few questions sebelum kita tutup tirai kita. Betul. Boleh? Ada lagi soalan Dah di tak ada, TikTok? Alhamdulillah. Dah tak ada. Okay, mungkin untuk pengetahuan umum lah masyarakat kita Islam negara Singapura. Haji Amir ataupun aku lebih suka, lebih senang panggil Abang Amir. Kan abang. Jadi ada juga kelas-kelas bimbingan fardu kifayah itu untuk menguruskan jenazah. The basic of it. So pada aku it is good untuk pasal kalau kita sebagai lelaki, lagi-lagi kita sebagai lelaki, kita nak kena orang cakap equip ourselves with this basic knowledge. Sebab kita sendiri yang nanti sebaik-baiknya disyorkan untuk mengimamkan ibu dengan ayah kita. Paling tidak. Kan? Kalau kita mampu hari itu, kalau kita kuat lah kan. Jadi mungkin ada soalan-soalan di mana saya nak alukan. Ada juga pertanyaan di mana tentang solat jenazah. Tentang solat jenazah, macam orang yang baru-baru berjinak-jinak dalam baru nak orang cakap mundik ke hulu lah. Nak berpatah balik lah. Mungkin faham. Kematian tu menjadikan satu itibar dalam hidup dia kan. Betul. Jadi dia nak bermula dengan solat jenazah. Tapi macam biasa juga kan, pengurusan jenazah, pengurusnya selalu akan share dulu information niat. Kalau dia share. Kalau dia ada. Kalau dia share. Masalah juga Kalau ni. dia tak share, okay. Silakan. Ada. Yang Ibu nak tanya tu adalah satu soalan yang saya lalui. Masa I shared with Ibu just now macam kau rasa okay because kita nak kena vet through soalan juga. But this is to me important also lah, pasal saya rasa bukan saya seorang je lalui benda ni. Ramai juga akan melalui. Macam kita tak equip, kita tak selalu, bukan setiap minggu ada orang meninggal. So kita akan macam orang cakap, kalau kau nak belajar sesuatu, kau nak kena buat selalu. Tapi masalahnya tak selalu orang meninggal. So macam once a while, macam mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali barulah kita pergi menziarah. So the problem now is macam nanti ada yang macam Ipoh cakap, ada cakap okay, kamu nak kena baca ni baru takbir, ni takbir, ni takbir. Ada tak cakap. So kalau macam kita ni, let's say lah kita datang, kita tak tahu. Tapi macam kadang-kadang ada imam dia macam ada baca kuat sikit, so kita boleh dengar. Signal signal. Dia kasih macam okay, bismillah, tapi macam Allah, nanti kita boleh dengar tau. So kita tahu what to say. Tapi kalau kita tak tahu macam mana tu, tu yang kesannya jadi ikut-ikutan. Adakah solat itu sah atau tidak? Jadi ikut-ikutan lah. Nombor 1, dia tak tahu ni jenazah lelaki ke perempuan. Kesian kan, sebab kedudukan imam berdiri kat kepala lelaki, yang imam tengah banyak perempuan. Kan, so ini semua perlu ilmu lah. Jadi kalau untuk baca tu, paling penting sekali awak makmum kan. Kalau awak masuk je, awak tak
ni apa masbuk ke dah memang kat situ? Dan memang dari permulaan lah. Dari permulaan dan imam tu datang terus sahab 3 sahab Allahu Akbar gitu. Terus tak ada apa-apa, tak ada pasal penerangan. ada next trip, jadi nak ke cepat. Tak, yang saya punya dia dah cakap. Cuma kadang-kadang dia cakap cepat, kita tak tangkap. Okey. Saya slow learner. Yalah, macam saya pun saya cakap slow. Tadi pun saya bagi panduan cara-cara solat jenazah itu sangat perlu. Kalau boleh imam-imam kat luar sana cubalah memang jangan kita loket ilmu kita. Beritahu pada jemaah sebab ada yang pandai, ada yang tak pernah solat jenazah. Macam dulu waktu saya kecil dulu, saya semain jenazah waktu secondary school, saya ikut-ikut je tau. Saya tak tahu apa yang saya buat pun. Tak ada feel langsung. Jadi paling tidak pun kalau dia makmum pun dia ikut Fatihah dia nak kena baca. Betul. Allahu Akbar. Takbir pertama dia baca Fatihah, dia kena baca. Yang lain mungkin dia makmum, dia ikut imam lah. Tapi kalau dia tak baca apa-apa langsung pun, dia kalau dia boleh ingat kena selawat ni. Fatihah, selawat kan. Kemudian doa untuk mayat. Doa mayat cakap apa saja doa lah. Ya Allah ampunkanlah kawanku ni. Kau tak tahu doa Arabik. Gitu kan. Jadi at least nak, kalau pergi hadiri kursus memang tahu sedikit sebanyak, boleh ingat sampai bila-bila. InsyaAllah. Kalau tak langsung tu, kalau awak tak boleh, lagi baik angkat tangan kan. Pak Imam tolong jelaskan sekali lagi solat jenazah. Jangan malu Jangan malu. Sebab kalau ikut-ikutan tak ada feel, tak ada apa, tak ada lah. macam orang rasa apa sembahyang apa ni. Kan? Dia bukan gitu. Saya kan solat ni cuma macam tengah dalam kepala otak tengah tengok apa orang baca ni. Macam tengah tengok kiri kanan. Tak ada roh kat situ. Betul. Jangan. Kalau boleh memang nak kena guide. Saya kalau ada Pak Haji, Pak Ustaz, diorang memang dah tahu punya. Tapi kita akan bilang, maaf jemaah sekalian, saya bukan nak mengajar, saya cuma nak ingatkan saja. Mungkin ramai yang dah tahu, tapi juga ada yang tak tahu. Betul. Maka kalau kita cakap gini, orang semua yang ustaz-ustaz, ya betul, terima kasih. Diorang okey, diorang faham. Dan budak muda, dia dengar, saya kalau imam, kalau saya imam Allahu Akbar kan, nanti saya saya kena signal sikit dia. Ini dalam pakaian ni lain, ini very clear atau Allahumma salli. Saya signal. Jadi kalau pakai signal orang tahu dia tengah selawat. Gitulah. Jadi maknanya sangat perlu ilmu untuk tahu solat jenazah ni. Hadiri kursus boleh belajar. Sebab macam awak cakap tadi what's your question, ni nak imamkan sendiri, mak bapak sendiri. Ya saya. Sebab sebaik-baiknya lah, semolek-moleknya disyorkan di mana anak-anak sendiri untuk mengimamkan ibu ayah. Tapi Sampai hari ini saya nak terangkan, selalu saya terangkan, dah 11 tahun saya cakap benda yang sama. Besok awak ada mak bapak meninggal, keluarga terdekat meninggal, adik-beradik ke, isteri ke, anak meninggal, awak nak imam sendiri. Memang bagus, dianjurkan sangat. Kerana bacaannya semua sir. Betul. Sangat pelan atau tak kedengaran langsung. Angkat takbir, baca kuat ke? Alhamdulillah. Tak ada. Itu solat Jumaat je. Dia dah mati. Jadi akhirnya awak boleh mampu lakukan 4 takbir. Ingat 4 takbir. Taslim yang kanan wajib. Kalau Singapura buat je 2 lah. Assalamualaikum. Baik. Betul. Tapi awak kena bilang terlebih dahulu pada imam yang ada. Contoh saya hadir, Bang Amir, ni bapak saya nak imamkan sendiri bang. Saya nak cukupkan, tadi saya dah mandikan dia, saya dah tolong kafan, saya nak sembayangkan dia, saya nak masukkan kubur pun saya nak buat juga. Baik. Awak nak complete 4 sekali awak punya tugasan untuk fardu kifayah buat ayah awak. Oh hebat ni. Adakah saya akan cakap awak, Afiq, sembayang tak payahlah, saya ada, saya sembayang lah, saya bacaan gabung belum tahu. Tak boleh. Saya tak boleh beranggapan. Saya tak boleh beranggapan gitu. Kemungkinan bacaan awak lebih baik pada saya. Contohlah kan. Cuma saya akan bilang, awak boleh doa tak? Saya akan selalu cakap, awak boleh doa sekali tak? Doa tak boleh lah. Terus terang lah. Jangan jadi hero. Saya pernah sembahyang mayat ni di masjid. Anaknya nak imam. Hari Jumaat ramai tak orang? Ramai Jumaat sangat ramai, ribu Anaknya imam cantik je, tapi dia tak bilang pun tadi awal-awal dia tak boleh doa. Dia nak lead lah. Itu khatib Jumaat kat sebelah dia. Dia lead. Allahu Akbar. Sembahyang jenazah cantik. Dah beri salam, Assalamualaikum. Dah habis selesai. Lepas tu semua diam satu masjid. Saya dekat ujung-ujung sana tau. Saya tak boleh bantu dia. Saya bukan belakang dia. Saya dekat ujung. Penuh. Khatib tengok dia. Dia jam. Saya nampak dia sini buat apa
Allah. Khatib tengah signal dia, doa lah. Betul. Lah tak tahu doa. Banyak malu saya tadi. Saya tak tahu doa. Cakap lah sensia. Aku bilang dengan Khatib. Nanti ustaz, nanti dia dah imamkan bapak dia, ustaz bacakan doa, saya kat belakang. Okey. Kalau tak ada, aku belakang kau. Betul. Gitu. Bilang awal jangan jadi hero. Tak tahu cakap. Jadi kalau macam doa tu, misalnya kata dia betul lah, dia tak mampu lah, dia nak berdoa dalam bahasa Arab. Dia nak dosa pula. Dia nak berdoa dalam bahasa ibunda. Silakan. Boleh kan? Tapi jangan Korea Jepun lah. Kalau kat Singapura, you boleh cakap Korea. Kat Korea belakang Pak Haji cakap Korea pula. Betul. Nawai itu dia nak betul. Nawai itu dia. Jadi cakaplah bahasa Melayu. Contohnya Pasal ada feel dia cakap. macam Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Bahasa Melayu, ya Allah ampunilah dia, selamatkan dia, maafkan dia, muliakan dia. Cakaplah bahasa Melayu. Betul. Ya Allah sejahterakanlah hayatku, ya Allah. Dah cakaplah. Apa nak cakap dalam terlintas di fikiran, cakap benda yang baik-baik untuk dia. Betul. Ya Allah, dia telah menjagaku daripada kecil. Cakap whatever you say. Kalau saya punya doa Arabik dan Melayu ada terjemahan, sebab kita selalu buat. Betul. Macam you kata tadi, practice make perfect. Yes. Kalau jarang-jarang buat, saya selalu buat. Dan tentu saya hafal. Betul lah. Betul. Semua orang boleh jadi macam kita sebab buat selalu. Baru-baru memang kita pun jam sekejap, menggigil satu badan tu. Orang belakang tunggu ni. Betul. Pusing orang ni. Solat Jumaat ni. Okay. Jadi yang pada kita punya penonton-penonton, yang viewers yang berada di Singapura, Abang Amir akan adakan kursus di mana di bulan 11. Bulan 11. Bulan 11 ya. 15 Bahasa Inggeris 22 dan 23. Simply Islam. Simply Islam. Jadi untuk pertanyaan seterusnya boleh sila lungsuri di laman Simply Islam. Islam register online. Ya, register online. Aku just want to share, aku adalah salah satu murid peserta Abang Amir, dan kita tak ada share banyak di sini sebab kita save the best for the kursus. Jadi saya amat mengalu-alukan yang di mana anak-anak muda yang kat luar sana, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kan, belum lagi terlambat untuk kita menimba ilmu tentang fardu kifayah. Sebab 2 hari aku punya course, ya, kita tak nak kongsi banyak. Just enroll yourself, register yourself. InsyaAllah akan dipermudahkan, kerana ilmu ni kita kena kejar ilmu, bukan ilmu datang pada kita. Betul. Ya. Berapa ada bayaran tak? Berapa tu, Fi? Oh ya, ini terpulang pada penganjur. Saya dijemput sebagai speaker atau lecturer, maka saya pun dibayar gaji lah. Betul. Okey. Dibayar. Jadi setahu saya Simply Islam charge $160 per seorang untuk 2 hari. Disediakan makan malam yang sebenarnya, makan nasi apa semua, air free flow. Free flow lah. Tempat wuduk ada tersedia, lelaki dan wanita, solat berjemaah, semua fully aircon. Memang kondusif lah tempat dia di Steel Road. Siapa biasa dengar Madrasah Khairiyah Islamiah, ada Darul Aman dengan masjid dekat-dekat dengan dia lah. Tempat saya tu Steel Road 152 Steel Road, Simply Islam. Itu kursus yang terakhir untuk saya tahun ni. Saya baru lepas mengajar di Masjid Hasanah. Jadi ini last stop sebelum saya rehat untuk 2025. Ya. Dah habis time dah cukup Boleh lagi 5 minit je ni. Saya nak sentuh satu yang Silakan. sangat penting tu. Silakan. You tak tanya saya tentang foreigner punya status. Ya, betul. Misalnya kata yang kalau jenazah tu dia seorang foreigner, tu jadi dia. macam mana kita nak uruskan tu? Ini sangat penting. Kalau orang tak ada claim tu macam mana tu? Okey, yang claim tak usahlah. Okey. Yang claim nanti kalau saya boleh cerita sampai pagi sebab saya servis saya 24 jam. Betul. Awak nak balik. Servis saya sampai pukul 12. saya rasa pendengar pun kalau duduk katil boleh duduk dengar, tak kisah, aku nak dengar je. Enjoy dengar. Jadi ini penting kerana masyarakat Singapura tidak tahu tentang undang-undang yang dah beberapa tahun aktif ni, tentang status. Contoh, kau dah kahwin Dah lah, alhamdulillah. You pun dah lah. Dah. Macam mana Okey, konon-konon lah. Konon. Jangan nak konon dia. Saya tak Konon boleh. Konon dia. Konon. Saya konon habis balik basah muka. Konon. Okey, konon. Katakanlah. Katakanlah. Kau nak isteri negeri mana? Kita kasih kau Malaysia lah, jangan jauh-jauh. Turki. Alamak, Turki lah. Istanbul. 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 Masalah dengan Istanbul, dia nak Istanbul pula.
Okay, silakan. Okey lah, dia adalah isteri seorang daripada Turki. You kahwin dengan dia, register sana, nikah, balik Singapura, register RMM semua sah, nikah, tak ada masalah. Muslim dengan Muslim kan? Betul. Dah sah kahwin. Kemudian you applykan dia PR, IC biru, tak dapat lagi. Okay. Tak dapat. Dia under long term pass. Okay. Dia long term pass. Kemudian satu hari tu, isteri yang Turki ni meninggal dunia. Kau masih hidup. Okay. Dia boleh ke bumi di Singapura atau tidak? Ini semua pendengar kena betul-betul catat atau dengar baik-baik. Ini rule yang tamat dalam email saya ada. Okay. Apa status isteri Turki ni? Engkau masih hidup, dia meninggal di Singapura, dia belum dapat PR, apalagi citizen. PR dah bagus dah. Betul. The long term pass dia pegang. Kadang susah nak dapat Tak semestinya. Tahu tak kahwin jauh lah. Jauh-jauh kasi kau muah pun cukup Malaysia muah tak jauh. Tak boleh. Jadi kita nak kena Sama aje kira ekspor Nak kena ekspor keluar. Tak boleh tanam di sini. Cerita dia boleh. Oh boleh. Boleh. Ada tapi. Okay. Tapi rumba. Embassy. Tak payah embassy semua. Oh okay. Isteri awak nikah dengan awak sah. Ada bersijil nikah. Okay, RMM ada. RMM bersijil nikah, no problem. Dah register Singapore semua. Dia meninggal, dia boleh ke bumi di sini, tetapi harga lubang kubur dia $1,880. Oh. Orang Singapura berapa? $315. $315. Baby foreigner pun, tu hari saya ada buat bulan lepas. India mari. Okay. Islam tau. India dan India datang Singapura kerja, suami dia pangkat tinggi. Okay. Hospital aja Mount E. Tahu Orchard Mount E Jadi ni ada status lah. Okay. Anak dia mati, meninggal. Okay. Baby dia terperanjat sejak orang ada duit tu. Okay. Kalau baby Singapura mati, tanam 140. 50. Okay. Baby foreigner 940. 900 Oh half half price. Lebih Berapa kali lipat tu? 140 times 9. Oh ya. It's almost 8 times. Divide. So divide. adult, isteri awak tu Turki tu 1880 untuk dikebumi dibenarkan. Oh dibenarkan Tapi saya kena submit awak punya sijil nikah. Awak proof tu NEA, badan yang jaga kubur ni. Ini orang ni Hello kubur. Hello kubur. Hello kubur. Dak ke bumi orang asing. Okay. Jadi proses approval dibenarkan. Tapi cerita dia sekarang tukar pula. Dia banyak twist kat sini Government kita buat twist, rakyat tak tahu. Sebab tu dia kena twist the game. Oh tu lah. Ini jangan masuk politik lah. Okay. Katakan Saiful meninggal dulu. Okay. Kau pula meninggal. Okay. Isteri Turki masih hidup. Okay. Lepas itu, lepas kau dah meninggal, dah lama ke apa, isteri Turki ni pula meninggal. Dia tak ada zuriat, tak ada anak, dilahirkan di Singapura. Bertangkara dia, long term pass juga, tak ada PR lagi. Okay. Kalau ada PR tak ada masalah. Asal dia PR dia dah anggap macam Singapura, kubur dia semua sama lagi. Okay. Now macam mana dia punya mayat si Turki ni? Boleh ke bumi Singapura ke tak? Boleh. Alamak. Siapa yang dia nak rujuk ni? Nak pakai guarantor siapa tu? Mungkin Tak pakai abang ipar dia. Tak boleh. Dia nak next of kin je. Next of kin pun dah tak Untuk ada. register kubur next of kin sudah goal. You sudah meninggal dunia. So dia macam mana nak ke bumi? Sebab tu kalau kau orang asing, maaf cakap, balik Singapura, cepat-cepat buat anak. Oh. Anak ni akan selamatkan keadaan dia. Anak dia citizen Singapura. Kalau mak dia mati besok, birth cert tu tunjuk mak Turki ni anak Singapura. Mak dia boleh tanam sini. Kalau tak boleh, faham. Ada next of kin. kena hantar balik. Hantar balik Turki. Itu datangnya ekspor. Untung aku. Oh betul. Jadi kalau nak kahwin dengan orang luar negeri yang jauh, cakap dengan dia jangan mati dulu sampai dapat PR. Dapat PR cepat-cepat. Oh betul. Usahakan dapat anak, dapatkan zuriat. Jumpa MP semua Whatever. So ni jadi bermakna dipendekkan cerita, kalau ada mate yang meninggal di Singapura Islam, Okay. pekerja Bangladesh Islam yang meninggal di Singapura, mereka tak pernah boleh dikebumikan di sini, kena hantar balik ke negara masing-masing. Banyak tu. Nah, sebab itu datangnya import dan ekspor. Sebab itu kapal terbang dalam ada keranda. Betul. Okay, jadi kalau you tengok ke airport tengah nak naik pesawat, tengok keranda jarang nampak
Sebab dia dalam dia punya box yang setsnya seal tu. So normally you all naik kapal terbang, itu benda tu dah masuk dah dulu. Baru baggage gitu. Okay. Jadi yang main-main kalau ada orang asing, isteri atau suami, ingat Sebab mahal, tu saya kuburnya kahwin mahal. Singapura je. Senang. Itulah. Kahwin Singapura sudah lah. Tak jadilah. Tak jadi lah, tak usah Tak jadi. Jangan Ular tedung kat rumah. Okay, ada soalan lagi tak? Ya, Alhamdulillah so far Alhamdulillah. kita rasa kita kena cover almost semua kat situ. Betul. Termasuk yang penonton-penonton berada di TikTok. Betul. Dan Terima minta kasih. maaf kalau kita tak dapat cover dos yang kat TikTok. InsyaAllah macam kita cakap, kita akan panggil lagi Abang Betul. Ami. InsyaAllah mungkin sebelum bulan Ramadan macam kita bikin tahun ni. Tahun ni sebelum bulan Ramadan. Jadi kalau korang perlu nak lagi session sebegini, InsyaAllah kita akan panggil. Betul. Tapi korang nak kena tunjuk kita numbers. Yes, supaya numbers. kita bertunjuk Abang Amir. Betul, seperti the first session. So this second session should be better than the first. Correct. The numbers. So untuk pengetahuan ramai juga, Abang Ami bukan saja ni, just add on bukan saja seorang pengurus jenazah. Dia seorang juga pilot. Ya, ni apa cerita Pak ni? Pilot lah. Ya, dia kapal terbang bawa. Boleh lah. Yes. Sama. Aku pasal aku kirakan macam mana cakap tahu. Rezeki sebagai seorang pengurus jenazah ni luas tau. Dulu aku pun pilot juga. Apa? Dulu RZ aku fly. Itu tak itu pilot. itu yang nanti jumpa pengurus jenazah. Itu jumpa. Itu lagi cepat jumpa. Aku nak berkawan-kawan lagi lama ni. Dah RZ dah tak ada. Okey. Jadi Abang Amir ada apa-apa yang untuk berkongsi untuk sebelum kita tutup tirai untuk sesi pada malam ini? Apa saya cuma nak cakap terima kasih kerana ada yang sudi nak dengar, nak ambil tahu. Itu yang kita nak kena kongsi lah. Kalau tak ada nak ambil tahu, tak ada benda yang kita nak kongsi. Kita seharian buat kerja kita, datang ke rumah kematian, pergi hospital, ambil mayat, urus, kebumikan, balik. Itu je. Tapi sebab itu saya dah mengajar selama 11 tahun. Minat tu tak pernah hilang, tak kenapa. Padahal benda yang sama saya ajar, bosan tak rasa awak. Betul. Bila saya masuk kelas, subjek Benda dia yang sama je. Gurau senda yang sama. Orang rumah saya kalau dengar saya punya joke pun dia tahu ni confirm keluar benda kelakar ni. Dia dah tahu, dia dah hafal lah apa yang saya nak cakap. Jadi maknanya benda tu sama, tapi untuk orang-orang yang datang nak belajar ni, kerana mereka minat, saya pun timbul minat untuk berkongsi ilmu. Betul. Kalau tak ada orang minat lagi dan semua dah, kalau kita mati call je pengurus jenazah. Besok satu hari nanti di Singapura akan kekurangan urusan jenazah. Ini yang dah berlaku sekarang. Nampak syarikat banyak, saya takkan sebut syarikat apa. Macam cendawan tumbuh selepas hujan, peribahasa. Betul. Jadi banyak syarikat-syarikat ni, mereka tiada pengurus jenazah yang boleh urus jenazah. Dia cuma owner syarikat, daftar saja. Akhirnya bila nak urus, dia pakai freelancer. Muka yang sama. You kalau pergi kubur, you nampak semua muka. Saya pun pakai imam ni, dia pun pakai imam ni. Muka yang sama, berpusing-pusing. Kerana dah makin berkurangan. Banyak orang boleh mandi mayat, boleh kafan, tapi bila bab doa, Tak ramai orang boleh terus menggigil. Kerana kena belajar. Saya pun datang daripada zero. Betul. Saya belajarlah doa, betulkan tajwid, tanya ustaz ni. Kita memperbaiki diri kita. Betul. Upgrade, jadi at least ada kat tahap situ lah. Bukan kata champion lah, tapi boleh pakai lah untuk jenazah. Kalau you rasa tak boleh, aku tak nak sembahyang, aku tak nak belajar, tak boleh. Urus jenazah bukan untuk mandi je. Lelaki ni macam kita ni nak kena buat semua. Perempuan yang paling senang. Saya rasa saya sebut dulu. Perempuan pergi rumah tu mandi kafan balik. Dah, settle. Lelaki tough. Ya. Termasuk talqin sekali. Betul. Okay. Jadi sekali lagi kepada Abang Amir, terima kasih kerana menghadiri sesi ini. Kan? Sebab Abang Amir dengan aku ni kira bagai au dan tebing. Kan blood in blood out. Boleh juga. Boleh jugalah. Boleh juga. Kita saling support each other. Dan juga dos pada penonton yang mendengar ni, episod ni akan di TikTok ataupun di mana-mana. Apabila episod ni release, aku akan release episod ni di bulan November first week. Ya, korang masih ada masa lagi untuk register. Kalau ada masih tempat. Masih ada lagi tempat. So pergi ke simplyislam.com.sg dan registerkan diri kau, enroll yourself untuk 2 hari kursus selama 2 hari. Apa yang korang bayar tu, makan, minum,
semua dah termasuk. Mau ditanggung dengan Semua sijil. dengan sijil penyertaan, ya. penyertaan, dan belum kena cop sebagai belum orang cakap endorse, orang cakap boleh jadi pengurus jenazah. Lepas tu pandai-pandailah jumpa dengan Yang pakar lah. yang pakar. Jangan yang Peluang salah bawa. untuk ikut. Betul, peluang untuk ikut. Kalau Allah buka dia jalan, dapat hidayah jadi pengurus jenazah, memang dia akan ke Betul. jalan itu. Yes. Begitulah saya dulu bila saya masuk kursus keluar, apa aku nak buat Sebab saya tak minat agama sangat dulu. Saya dulu waktu muda saya want to music. You vocalist, I vocalist. You rock, I tak rock. Tu ya. Saya so kita tak tahu kita halis ni bila dah belajar kursus, ikut kalau Allah kata kau akan jadi pengurus jenazah, kau akan tetap jadi ke jalan situ. Betul. Antaranya dekat luar sana di Singapura ramai yang bawah kelas kita dah jadi, yang saya mengajar dah jadi pengurus jenazah. Alhamdulillah. Luar sana. Cubalah. InsyaAllah. Masuk kursus mana tahu. Betul. Ya, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi Abang Amir. Sama-sama. Kami nak cakap sikit SG Podcast sentiasa mendoakan syarikat pengurusan jenazah Nur. Daripada dulu saya selalu mengikut yang mana ada kematian, saya akan refer pada Abang Amir sebab saya sendiri witness setiap pengurusan sangat tertib. Itu yang paling penting. Alhamdulillah. Sangat tertib ni bukan marketing, tapi memang betul sangat tertib. Ya. Dan semoga Allah SWT apa? Kalau kita ada cakap salah silap ke apa, Ustaz maafkanlah kalau cakap benda tu. Haji Amin. Haji Ustaz. lah, Ustaz. Sama lah. Diamlah. Masalah okay. Kalau Tengah kita ada feel tu. tengah salah silap ke apa kan, maafkan saya lah ya. Yalah, biasalah yang baik semua daripada Allah. Betul. Apa yang buruk kita cakap semua kita make kesilapan, kelemahan kita. Betul. InsyaAllah. Jadi semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. InsyaAllah. Abang Amir. Dan insyaAllah manalah tahu kita juga macam aku tadi pembuka tirai, aku selalu berpesan lah pada diri aku sendiri dan juga untuk penonton-penonton, bukan untuk menakutkan. Betul. Kan? Bukan. Setiap yang hidup, yang bernyawa pasti akan merasai mati. Betul. Kullu nafsin za'iqatul maut. Okay? Jadi itu adalah salah satu daripada ayat Al-Quran, kan? Jadi amalkanlah tu, jadikan sebagai satu iktibar, kerana satu kematian itu adalah satu pengajaran. Cukup kematian sebagai satu pengajaran. Ini dulu aku kirakan tak tahu apa-apa, apabila aku mengikuti kursus dengan Abang Amir, barulah aku mengerti apa itu erti kematian. Terima kasih Abang Amir. Terima kasih Abang Amir. Sama-sama, alhamdulillah. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Andai kata ada tersalah silap daripada diri aku dan juga Afiq dan Ustaz. juga Abang Amir, Betul Abang Amir. ya, kami memohon ribuan ampun dan maaf. Ya, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada cacat celah diri kita sendiri. Betul, Ya, kita mendoakan semoga ummah kita sentiasa diberkati, sentiasa dilindungi Allah SWT. Amin. Dan kita meninggal dalam keadaan yang baik. Husnul Khatimah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye, guys. warahmatullahi wabarakatuh.